Bab 4, Agama, Kepercayaan dan Keunikan Warisan Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, untuk masyarakat Kerajaan Alam Melayu ni, kamu boleh nampak dekat sini. Nampak tak gambar tengkorak kat sini? Okey, inilah salah satu gambar budaya ataupun amalan orang dulu-dulu. Okey, amalan ni kalau kamu perasan sebenarnya masih ada sampai sekarang, iaitu amalan yang telah diamalkan ataupun yang masih diamalkan oleh masyarakat kaum asli. Okey, masyarakat kaum asli ni mereka mengamalkan beberapa ajaran ataupun amalan budaya yang masih yang digunakan dahulu yang masih kekal sampai pada hari ini. Okey, bagi orang India, kamu sudah nenek moyang kamu sudah menganut agama Hindu sudah lama kan? Tetapi bagi orang Melayu, okey, bagi orang Melayu, dulunya mereka bukannya beragama Islam sejak awal. Sebab kita tahu antara agama Hindu dan agama Islam, agama Hindu lagi lama dan juga agama Buddha lah lagi lama daripada agama Islam. Agama Islam agak lewat sampai ke Asia Tenggara. Jadi kerajaan alam Melayu, orang Melayu terutama sekali ni, mereka ni agama apa sebenarnya? Sebelum Islam mereka ni beragama apa? Okey, jadi soalan ni biasanya ramai yang akan tanya, apa agama orang Melayu pada asalnya? Okey, kita tak boleh nak kata orang Melayu ni majoritinya menganut agama apa, tak boleh cakap. Sebab tak ada bukti yang kukuh. Okey, jadi apa yang kita boleh bagi tahu bahawa orang Melayu ni pada asalnya mereka ni banyak menganut agama animisma. Nanti kita belajar. Nanti kita akan belajar animisma dan juga dynamisma. Mereka percaya kepada banyak Tuhan. Yang itulah yang masih diamalkan oleh masyarakat orang asli pada sekarang ni lah. Okey, kita pergi kepada pengenalan dulu, okey? Okey. Agama ni, okey, sebelum tu kita tengok apa itu agama. Agama ni merupakan suatu sistem berkaitan anutan. Okey, anutan ni apa? Anutan ni adalah apa yang kita percaya, keimanan, penyembahan kepada Tuhan. Okey, itu adalah agama. Okey, jadi kalau orang yang tak percaya kepada Tuhan, maksudnya dia tak ada agama lah. Itu maksudnya lebih senang lah. Jadi bila kita ni percaya kepada Tuhan, jadi maksudnya kita ada agama. Cuma agama kita berbeza-beza. Okey, yang kedua, kepercayaan merupakan pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Okey, yang tadi cikgu terangkan tentang agama dan kita ada yang kedua iaitu kepercayaan. Dia ada dua benda yang berbeza, agama dan juga kepercayaan. Okey, kepercayaan ni adalah merupakan pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Dia ada satu kepercayaan dia, kalau buat macam ni akan jadi macam ni. Kalau buat macam ni dia akan jadi macam ni. Okey, kamu semua pernah dengar kan hukum karma kan? Hukum karma. Kalau kita buat baik, kita akan dapat baik. Kalau kita buat jahat, kita akan dapat jahat balik semula. Okey. Itu adalah kepercayaan juga. Okey. Pemerintah Kerajaan Alam Melayu berperanan penting untuk memastikan pengukuhan dan kelangsungan agama dalam kerajaannya. Sebab apa? Sebab pemerintah adalah ketua agama dalam sesebuah kerajaan. Ingat, dia adalah ketua agama. Jadi, dia berhak untuk tukar agama kerajaan dia. Contoh kamu bayangkan ada seorang raja ni, dia adalah seorang raja ni, dia adalah raja dekat satu kerajaan ni, nama dia, contohlah kita bagi Raja A. Okey, Raja A ni dia satu raja dekat satu kerajaan. Okey, contohlah dulu nenek moyang dia ataupun bapa dia dulu dia buatkan agama Hindu jadi agama utama dekat kerajaan tu. Tiba-tiba anak dia ambil alih, Raja A ni ambil alih. Dia ambil alih selepas bapa dia meninggal dunia. Jadi dia ambil alih dan dia rasa macam mungkin dia dah jumpa agama lain, mungkin dia dah jumpa agama Buddha. Jadi apa yang dia buat, bila dia dah jumpa agama Buddha ni, dia nak tukar kerajaan dia, rakyat dalam tu nak tukar kepada agama Buddha. Jadi itu adalah hak dia. Okey? Okey. Kita pergi seterusnya. Okey, kepercayaan awal. Okey. Kita tengok dekat sini, kepercayaan awal. Okey. Kita tengok dekat sini, kita ada dua kepercayaan awal. Kita ada
animisma dan juga dynamisma. Okey, apa itu animisma? Ini yang selalu kita dengar. Okey, sebenarnya orang Melayu zaman dulu mereka lebih percaya kepada animisma. Zaman dululah, sebelum Islam masuk. Okey, amalan ni kedua-dua ni masih diamalkan sampai pada hari ini, tapi bukan oleh orang Melayu tetapi oleh orang-orang Bumiputera ataupun orang-orang asli. Okey, kalau kamu ada kawan-kawan orang asli, kamu boleh tanyalah. Tapi kemungkinan orang asli zaman sekarang pun mungkin ada yang dah ada agama lain. Okey, animisma itu adalah kepercayaan bahawa setiap makhluk kehidupan dan tumbuhan memiliki roh dan semangat. Okey, dia percaya bahawa setiap makhluk ni apa dia? Okey, makhluk ni adalah semua benda yang diciptakan oleh Tuhan. Tak kisahlah ke tumbuhan ke apa ke, semua benda, batu ke, pokok ke, semua itu adalah makhluk. Okey? Memiliki roh dan semangat. Okey, kita manusia kita ada badan, kita ada badan kita dan kita ada roh kita dekat dalam. Maknanya badan kita ni takkan bernyawa kalau roh tak ada. Maknanya orang yang mati ni badan ada tapi roh dah tak ada. Roh dia dah keluar daripada badan dia. So dia dah dianggap mati. Okey. Berkait rapat dengan kepercayaan terhadap makhluk halus dan penyembahan kepada roh nenek moyang yang telah meninggal dunia ataupun yang dipanggil sebagai Hyang. Hyang. Okey, yang ni yang cikgu cakap tadi. Dia berkait rapat dengan kepercayaan terhadap makhluk halus. Okey, apa itu makhluk halus? Halus ni maknanya kecil sampai tak boleh nampak. Okey, makhluk halus ni bukannya kuman bukannya bakteria. Makhluk halus ni dia adalah lebih kepada jin ataupun hantu. Okey, jin atau hantu, syaitan semua itulah, itu adalah makhluk halus. Halus maksudnya makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kita ni, mata kasar kita. Dan penyembahan kepada roh nenek moyang. Okey, roh nenek moyang ni adalah nenek moyang kepada orang itulah, orang yang dah mati tu, orang tua-tua yang dah mati tu. Okey, jadi orang yang masih hidup ni dia akan puja, dia akan sembah kepada nenek moyang dia. Macam nenek dia minta tolong nenek moyang dia ke untuk apa-apa. Okey, jadi tujuan dia adalah untuk memastikan keluarga yang masih hidup, yang tadi cikgu cakap, orang yang masih hidup ni mendapat kebaikan atau terhindar daripada kesusahan di dunia. Maknanya dia minta tolong dengan nenek moyang dia, tolonglah bagi kebaikan kepada dia, ataupun tolong hindarkan dia daripada, hindar ni maksud dia elakkan, atau tolong elakkan dia daripada kesusahan di dunia. Sebab tu dia puja nenek moyang dia. Dia ada satu nanti, kamu tak akan belajar dekat sini lah. Dia ada upacara penyembahan nenek moyang dia, roh nenek moyang. Dia, orang asli akan buat. Nanti kamu boleh try Google, kamu tengok macam mana mereka buat. Dekat YouTube pun ada. Macam mana mereka buat penyembahan nenek moyang. Okey. Okey, cikgu perlu tulis ke? Ya, betul. Kamu perlu tulis. Okey, tulis dalam buku. Okey. Kamu ada buku latihan, buku nota tu kan? Tulis dalam buku. Cikgu dah cakap slow-slow ni So cikgu nak kamu salin, kamu tak perlu salin A sampai Z tau. Kamu hanya ambil isi-isi yang penting sahaja. Okey? Okey, kalau kamu ada soalan kamu boleh tanya dekat chat box sana, okey? Okey, Hyang tu apa? Okey, Hyang tu adalah roh nenek moyang yang telah meninggal dunia. Okey, Hyang tu adalah roh nenek moyang yang telah meninggal dunia. Dipanggil Hyang. Okey, mungkin contoh contoh kamu di rumah sekarang, kamu di rumah kan, tiba-tiba kamu punya nenek ataupun datuk ataupun moyang kamu dulu yang dah mati, yang dah meninggal dunia, tiba-tiba datang dekat kamu. So mereka panggil roh tu adalah Hyang. Tu nama dia panggil Hyang. Okey, memastikan keluarga yang masih hidup mendapat kebaikan atau terhindar daripada kesusahan di dunia. Okey, animisma ni dia berbeza dengan agama kita yang biasa ni. Okey, contoh agama Hindu, agama Buddha, agama Islam semua, biasanya kita tak akan panggil nenek moyang, betul. Kita tak akan panggil moyang, tapi animisma ni mereka akan panggil nenek moyang mereka untuk, sebab apa? Sebab mereka percaya bahawa nenek moyang mereka ni, roh nenek moyang mereka ni, ataupun dalam bahasa yang mudahnya macam hantu lah kita panggil, sebenarnya masih berkeliaran lagi. Dia masih ada di bumi ni. Faham tak? Dia masih ada di bumi ni, dia merayau-rayau tapi kita tak nampak. Jadi sekarang ni dia minta tolong. Okey. Dynamisma pula. Okey, dia berkait rapat dengan kepercayaan terhadap kekuatan yang dikenali sebagai mana.
Mana is not where, bukan where, bukan Mana bukan where. Mana itu adalah nama untuk semangat. Dia panggil semangat. Semangat ni bukan 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 macam tu. Semangat ni adalah lebih kurang macam roh jugalah. Dia panggil macam roh. Dia percaya bahawa setiap benda atau makhluk dekat dunia ni, semua benda yang diciptakan oleh Tuhan ada mana ataupun ada semangat, ada roh yang boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Contoh dia, kita tengok dekat sini, upacara pemujaan semangat tanaman. Bayangkan tanaman tu dia puja semangat tanaman tu. Contoh dia tanam padi, dia puja padi tu, semangat tanaman padi tu dia puja agar mendapat hasil tanaman yang subur dan banyak. Okey, cikgu bagi satu contoh. Yang ini sebenarnya dia berkait rapat. Kalau kamu pernah tengok Kelantan punya upacara, ada satu upacara, cikgu tak ingat apa nama upacara tu. Mereka ada juga lebih kurang macam ni. Bila nak menuai tu, bila mereka nak dapat tanaman tu, mereka akan buat satu upacara untuk dapat. Tapi ini dululah. Sekarang ni dah tak ada, dah haram dah, benda tu tak boleh, Islam tak benarkan. Tapi dulu ada, zaman-zaman dulu. Mereka akan sembah padi tu supaya padi tu nanti dia sembah semangat padi tu, roh padi tu, untuk bagi mereka rezeki yang melimpah ruah. Tu tujuan dia, kenapa dia sembah. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, kalau kamu tak sempat salin, kamu hanya ambil sikit, tak apa, nanti cikgu akan share juga, jangan risau. Tapi cikgu nak kamu salin kat sini. Okey, penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Okey, cikgu nak bagi tahu dekat sini, kamu jangan salah faham ya. Islam datang paling lewat sekali di Asia Tenggara, di alam Melayu. Dia yang paling lambat sekali. Yang paling awal adalah Hindu, sebab kita tahu agama Hindu adalah agama yang paling awal. Buddha lahir selepas Hindu nanti. Buddha datang nanti lepas Hindu. Jadi dia pun lambat juga. Dan Islam lagi lambat. Okey. Agama Hindu dan Buddha tersebar sebelum Masihi. Okey, ini cikgu nak terangkan apa maksud Masihi dekat sini. Okey, mungkin kamu dah belajar, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Jadi Masihi ni dia adalah tarikh kiraan, tarikh bermula bila? Kelahiran Nabi Isa. Jadi kita bermula daripada situlah. Okey. Jadi agama Islam pula tersebar bermula pada abad ke-7. Okey, boleh nampak abad ke-7 maksudnya dah lama tau. Okey, dah lama dah. Jadi Hindu datang dan Buddha sebelum Masihi lagi. Sebelum tu lagi, dah lama dah. Orang Melayu dah menganut agama Hindu dan Buddha. Ada yang sebahagiannya lah, tak semua. Okey, kebiasaannya orang yang menganut agama Hindu dan Buddha ni, kebiasaannya, tapi bukan semua kebiasaannya adalah golongan pemerintah. Okey, namun begitu amalan yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam masih diamalkan oleh orang Melayu. Okey. Dulu, tadi cikgu cakap tadi, dulu, zaman-zaman dulu sebelum Islam datang, ada orang Melayu yang menganut agama Hindu, ada yang menganut agama Buddha, ada yang mereka tidak menganuti agama Hindu tapi mereka mengamalkan budaya-budaya Hindu. Ada juga macam tu. Jadi, bila dah lama-lama Islam datang. Okey, bila Islam datang, kita tahu. Okey, cikgu yakin murid-murid cikgu pun tahu nilai-nilai dalam Islam. Banyak nilai-nilai Islam ni macam tak sama dengan agama Hindu dan Buddha, betul kan? Ada banyak yang tak sama, betul. Macam perempuan kena pakai tudung, kena tutup aurat semua. And then banyak benda, contoh tak boleh minum arak, tak boleh makan babi. Jadi banyak nilai-nilai Islam dalam tu, dan tak boleh memuja macam patung ke, tak boleh. Dalam Islam dia banyak benda yang bertentangan dengan agama Buddha dan Hindu. Jadi bila dah banyak berlaku pertentangan dekat situ, berbeza, jadi apa yang berlaku dekat sini, orang Melayu masa tu yang menganuti agama Hindu dan Buddha, mereka tinggalkan beberapa amalan atau budaya yang bercanggah dengan Islam, yang tak sama dengan Islam. Tapi ada juga budaya yang mereka adaptasi ataupun mereka ubah sedikit. Okey, cikgu bagi contoh paling mudah untuk kamu senang faham. Okey, kamu pernah tengok orang India kahwin kan? Orang India kahwin macam mana? Okey, cuba kamu tengok orang Melayu kahwin, orang Melayu Islam kahwin. Lebih kurang sama saja, tapi ada berbeza sikit, betul tak? Orang India kahwin, tak silap cikgu, mereka akan keliling api, betul? Mereka akan keliling-keliling api, mereka akan berjalan keliling api. Okey, orang Melayu tapi tak ada buat macam tu. Tapi perasan tak ada benda yang sama?
Jadi banyak benda yang sama, tapi benda tu kalau bercanggah dengan Islam, mereka akan tinggalkan, mereka tak akan buat. Tapi ada amalan yang mereka akan ubah suai. Mereka akan ubah suai ikut budaya mereka sendirilah, ikut agama Islam tu sendiri. Mereka tak boleh nak ubah suai agama tak boleh diubah suai. Tapi yang boleh diubah suai adalah budaya. Budaya boleh diubah suai, tapi agama tak boleh diubah suai. Okey. Jadi aspek kehidupan seperti sistem pemerintahan, bahasa, persuratan dan seni bina yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha masih diamalkan. Jadi dia kata ada banyak perkara masih diamalkan lah, disesuaikan dengan agama Islam. Okey, agama-agama ini tersebar dengan peranan yang dimainkan oleh mubalik. Okey, hari tu dalam kelas ada student tanya cikgu, apa ini mubalik? Mubalik ni siapa? Mubalik ni nama orang ke apa? Okey, mubalik ni dia adalah pendakwah. Okey, apa pula pendakwah tu? Pendakwah ni adalah orang yang menyebarkan agama. Okey. Contoh seorang ni, dia tak boleh sebarkan banyak agama, seorang dia akan satu agama je dia sebarkan. Okey. Dia akan sebarkan agama. Mubalik ni dia akan sebarkan agama. Contoh, kita ada banyak mubalik. Mubalik Kristian kita ada, mubalik Islam kita ada mubalik Hindu kita ada, macam-macam. Jadi mereka ni, tugas mereka adalah untuk menyampaikan ataupun untuk menyebarkan agama. Okey, dimainkan oleh pemerintah dan perkembangan perdagangan antarabangsa. Okey, yang ni saya guna highlightkan, perkembangan perdagangan antarabangsa. Maksudnya dekat sini, contoh kerajaan A dan kerajaan B, sekarang ni mereka buat perdagangan. Bila ada perdagangan antara dua kerajaan, maksudnya ada hubungan, ada komunikasi antara dua kerajaan. Okey, contohlah kerajaan A ni agama dia contohlah kita buat di animisma satu kerajaan ni agama dia adalah Hindu. Okay, and then bila dia communicate dengan kerajaan yang beragama Hindu ni, kemungkinan nanti akan ada daripada kerajaan Hindu ni, nanti mereka akan menyebarkan agama kepada kerajaan A ni. Lama-lama berlakulah penyebaran Hindu di kerajaan A. Contoh macam itulah. Okay. Okay, kita pergi kepada satu-satu kerajaan. Okey, kita pergi kepada kerajaan Funan dulu. Okey, kamu tengok gambar tu salah satu tinggalan dia lah. Okey, kerajaan Funan ni agama apa? Dia ada dua, agama Hindu dan Buddha. Tersebar sejak abad pertama lagi. Okey, cikgu nak bagi tahu dekat sini, kalau kamu belajar tentang kerajaan-kerajaan alam Melayu, mostly kebanyakannya Hindu dan Buddha bergerak serentak dekat satu kerajaan tu. Hindu dan Buddha mereka bergerak serentak. Okey, faham? Tapi ada juga yang Hindu saja, yang Buddha saja. Mereka bergerak serentak. Hindu dan Buddha bergerak serentak. Tetapi Hindu dan Buddha mereka tidak boleh bergerak serentak dengan Islam. Itu perbezaan dia. Hindu dan Buddha boleh bergerak serentak tapi bukan dengan Islam. Bila Islam datang, dia hapuskan semua. Maksudnya dah tak ada lagi Hindu dan Buddha. Sebab tu nanti kita akan belajar. Kita tengok orang Melayu, ada tak orang Melayu yang beragama Hindu? Tak ada kan? Ada tak orang Melayu yang beragama Buddha? Memang tak ada. Okey, jadi Hindu dan Buddha tu dia serentak. Dia bergerak tu serentak. Memanglah Hindu lebih awal, tapi Buddha pun nanti datang pun dia serentak juga dengan Hindu. Okey, antara Raja Funan yang mengambil peranan besar terhadap perkembangan agama Buddha termasuklah Fan Shihman. Ni nama dia. Okey, nama ni kamu kena ingatlah. Nama dia Fan Shihman. Sebab tu cikgu highlight kat sini, kamu kena ingat. Kamu kena ingat nama dia. Fan Shihman. Okey. Candi Buddha tinggalan kerajaan Funan ialah Candi Go-Chai-Ti. Cikgu tak tahulah cikgu sebut betul atau tidak, tapi sebutannya lebih kurang macam itulah, Go-Chai-Ti. Okey, itu agama kerajaan Funan Sikit je, kita akan terangkan sikit-sikit saja. Okey, kita pergi kepada kerajaan Champa. Okey, kerajaan Champa ni, okey, ni bangunan dia, kamu tengok gambar dia. Okey, ni bangunan dia, bukan macam ni, cukup cantik kan? Okey. Agama Hindu tersebar sejak abad keempat ketika pemerintahan Bhadravarman. Okey, nama ni pun kamu kena ingat. Bhadravarman. Agama Hindu tersebar. Okey, beliau mendirikan candi Hindu di lembah Mison yang dikenali sebagai Siva Bhadraswara. Okey, candi ada dua Candi Buddha, candi Hindu ada dua Okey, yang ni candi Hindu yang dikenali sebagai Siva Bhadraswara. Okey, candi Hindu turut dibina di Ponagar, nama tempat itulah. Okey, candi Dongduong pula
merupakan bukti penyebaran agama Buddha di Champa. Okey, tadi cikgu cakap kan, biasanya kalau di Hindu mesti ada Buddha biasanya. Dia mesti serentak. Okey, tadi kita nampak dia Hindu lebih awal. Dekat Champa Hindu lebih awal sampai. Memanglah kalau kita tengokkan perkembangan agama Hindu tu memang lebih awal daripada Buddha. Hindu sampai dulu. Kemudian kita tengok adanya candi Dong Duong. Dong Duong ni adalah candi Buddha. Merupakan bukti penyebaran agama Buddha di Champa pula. Tadi Hindu ni ini Buddha pula. Okey, lepas tu kita nampak lepas penemuan batu bersurat pula dah. Penemuan candi Dong Duong ni ada pula penemuan batu bersurat. Batu bersurat ni contoh dia kalau kamu nak tahu, kamu tengok batu bersurat yang dekat Terengganu tu ada. Dan batu nisan. Batu nisan. Bayangkan sebab kita tahu batu nisan ni bukannya semua agama ada. Batu nisan ni biasanya orang Islam pakai batu nisan, dia akan tulis nama dekat situ, bila tarikh hari jadi dia dan juga tarikh dia mati. Okey, di Panduranga merupakan bukti penyebaran Islam di Champa. Itu dah kemudian dah. Ni dah abad ke-11 dah ni. Lama tambat lagi ke depan lagi. Okey. Islam mula tersebar secara pesat semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin pada abad ke-14. Okey, walaupun nama dia lebih kurang sama dengan Sultan Terengganu, tapi bukan nama je lebih sama. Sebab kita kena tahu nama Sultan ni kebanyakannya mereka akan guna nama yang sama. Cuma mereka akan tambah satu atau dua je. Sultan Zainal Abidin 1, Sultan Zainal Abidin 2, Sultan Zainal Abidin 3. Itu sahaja. Nama biasanya sama. So kamu jangan anggap nama Sultan Zainal Abidin tu orang yang sama, tak. Dia berbeza-beza. Nama je sama. Okey, kita pergi kepada Kerajaan Angkor. Okey, Kerajaan Angkor, okey ni paling terkenal lah ni. Ni kalau kamu tak tahu, cikgu tak tahu nak cakap apa, kamu kena tahu gambar ni. Kerajaan ni adalah Angkor Wat, candi yang terkenal. Okey, agama Hindu menjadi anutan utama masyarakat Angkor sejak kerajaan diasaskan lagi. Jadi Hindu lebih awal bertapak di Angkor. Sudah lama. Sejak diasaskan lagi pun Hindu dah masuk dah ada dah. Okey, menjadi gemilang semasa pemerintahan Suryavarman II. Jadi bila ada Suryavarman II, maksudnya adalah Suryavarman I. Nanti mungkin ada 3, 4 lah. Okey, peranan agama Hindu sebagai agama utama digantikan oleh agama Buddha sewaktu pemerintahan Jayavarman. Tadi Surya, ni Jayavarman berapa ni? 5, 6, 7 pada abad ke-12. Okey, jadi pada awalnya adalah agama Hindu. Pada awalnya sejak diasaskan lagi kerajaan ni adalah agama Hindu. Tetapi bertukar pada agama Buddha. Lebih kurang macam kerajaan yang kita belajar tadi. Hindu, Buddha, dia mesti tak dapat lari. Mesti sama, dekat-dekat je. Candi terkenal ialah Candi Angkor Wat. Dia sikit je penerangan. Kalau kamu tengok buku teks pun, dia sikit je penerangan dia. So, memudahkan kamu untuk hafal ataupun untuk kamu faham lah. Dia tak susah. Sikit je dia bagi tahu. Kamu kena ingat nama-nama dia sikit-sikit dan apa candi dia, itu saja. Dan ingat apa agama dia. Okey, Kerajaan Sriwijaya. Okey, merupakan pusat agama Buddha. Bila kita sebut pusat agama Buddha, maksud dia apa? Maksud dia adalah tempat berkumpul semua orang. Semua orang Buddha dia akan berkumpul dekat situ. Dia akan berlaku macam-macam lah. Tempat penterjemahan lah, tempat belajar lah, tempat berdiskusi, tempat berbincang, tempat meeting tentang agama Buddha. Itu masuk pusat. Okey, kita nampak dekat ni. Pendeta Buddha sendiri bernama Aising. Okey, ini terkenal. Nama dia sangat terkenal. Aising dari China. Dia adalah seorang pendeta dan dia selalu merantau-rantau ke negara, banyak-banyak negara. Dari China, dia pernah datang ke Sriwijaya. Bayangkan daripada China, dia datang ke Sriwijaya untuk apa? Untuk mempelajari bahasa Sanskrit. Dia datang ke Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan juga untuk menterjemah kitab-kitab agama Buddha. Dia nak terjemah kitab-kitab agama Buddha ni. Okey. Antara candi Buddha tinggalan kerajaan Sriwijaya yang masyhur termasuklah Candi Muara Jambi, Candi Bahal, Candi Muara Takus. Bukan tikus Takus. Okey. Jadi Sriwijaya ni kamu boleh nampak gambar dia kat sini. Nampak tak? Okey. Ni adalah candi-candi yang ada lah. Okey, ni yang macam loceng ni, loceng terbalik ni adalah dia panggil stupa. Dia panggil sebagai stupa. Okey, dia ada banyak lah. Biasanya satu candi tu dia ada banyak stupa. Okey. Okey, boleh faham setakat ni .
Okey, kalau cikgu laju bagi tahu. Cikgu dah cuba perlahankan dah. Slow kan. Okey, kita pergi kepada kerajaan Majapahit pula. Okey, kerajaan Majapahit ni. Okey, agama Hindu dan Buddha berkembang serentak. Okey, Hindu dan Buddha berkembang serentak. Tadi kita ada cerita tentang Hindu dulu, lepas tu baru Buddha. Kan? Tapi yang ini mereka bergerak serentak dan saling mempengaruhi dalam kalangan masyarakat kerajaan Majapahit. Okey, nama ni kamu kena ingat. Hayam Wuruk ni nama orang Bukan nama apa, ni nama orang. Hayam Wuruk telah menggabungkan, yang ni menarik sikit. Hayam Wuruk telah menggabungkan aliran dalam agama Hindu dan Buddha yang dipanggil sebagai Tripaksa. Tripaksa pada abad ke-14. Bayangkan Hayam Wuruk ni dia adalah pemerintah pemerintah kerajaan Majapahit. Bayangkan apa yang dia buat sebabkan Hindu dan Buddha ni berkembang serentak. Jadi apa yang dia buat? Dia gabungkan dua-dua sekali. Hindu dan Buddha dia gabungkan sekali aliran ni. Dia gabungkan elemen-elemennya, dia gabung, dia buat satu baru yang dikenali sebagai Tripaksa pada abad ke-14. Dia buat baru pula Tripaksa. Okey, antara candi yang terkenal termasuklah Candi Jabong, Candi Sukuh, Candi Brahu. Okey, agama Islam mula tersebar pada abad ke-14. Okey, majoriti dekat Asia Tenggara. Bila cikgu sebut Asia Tenggara ni, kamu tahu negara apa kan? Bila kita sebut tentang perkembangan agama Islam di Asia Tenggara, kebanyakannya bermula pada abad ke-13, abad ke-14. Kebanyakannya bermula pada abad ke-14. Okey, dia banyak berkembang pada abad ke-14. Okey, buktinya Wu Ping, pegawai kerajaan Ming daripada China yang beragama Islam, dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit. Dia ni macam konsulat lah, atau macam duta. Okey, Gan Eng Chow, pegawai yang beragama Islam, pernah dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban, kota pelabuhan Majapahit. Ni dekat Majapahit lah, Tuban ni. Gan Eng Chow ni dilantik sebagai pegawai. Maknanya pegawai ni dia akan jadi ketua kepada kaum Cina di Tuban. Jadi maksudnya dekat situ, masa tu dah ramai orang Cina dekat Majapahit. Sampaikan kerajaan Majapahit melantik Gan Eng Chow sebagai pegawai, sebagai ketua. Okey. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, munculnya kerajaan Demak. Selepas Majapahit kalah, Majapahit kalah last sekali dia runtuh. Runtuh ni bukannya bangunan runtuh. Maksud runtuh ni maknanya dah tak ada lah, maknanya dah hapus, kerajaan tu dah tak ada. Munculnya kerajaan Demak. Demak pula ganti. Demak ni yang menjadi pusat pengajian agama Islam terbesar di Jawa pada abad ke-16. Okey. Jadi kerajaan Demak ni dia menggantikan Majapahit dan akhirnya kita nampak dia menjadi pusat pengajian agama Islam. Sama macam tadi cikgu cakap, pusat agama Buddha kan. So samalah lebih kurang macam pusat pengajian agama Islam ni. Maksudnya orang akan datang ke situ untuk berkumpul. Mereka akan ramai-ramai kat situ belajar ABC macam-macam. ABC tak adalah. Mereka akan belajar tentang agama Islam, mereka akan berkumpul, mereka akan berbincang tentang agama Islam. So samalah kalau kita bincang tentang pusat agama Buddha ataupun pusat agama Hindu. Okey. Okey. Dua kerajaan yang berada di tanah Melayu. Okey, ni dua kerajaan ni berada di tanah Melayu Kita ada kerajaan Gangga Negara dan juga kerajaan Kedah Tua. Okey, Gangga Negara ni nama dia memang agak unik sikit. Okey. Masyarakat Gangga Negara menganuti agama Buddha. Okey. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arca-arca Buddha di Lembah Kinta. Turut ditemui patung Buddha Avalokitesvara di Bidor, Perak. Okey, ni kat Perak Gangga Negara ni dekat Perak. Arca-arca ini bertarikh abad ke-6 sehingga abad ke-9 Masihi. Okey. Itu kerajaan Gangga Negara. Sikit je. Kerajaan Gangga Negara ni tak banyak dia punya huraian dia. Okey, kita tengok kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua ni agak terkenal lah kepada kita sebab memang selalu kita dengar dan nama ni pun masih ada sampai sekarang, iaitu Kedah. Okey, agama Buddha diamalkan sejak abad ke-5 lagi dan menjadi anutan utama masyarakat di Kedah Tua. Okey, agama Hindu turut tersebar kemudiannya. Jadi dekat sini Kedah Tua ni dia agak terbalik. Biasanya Hindu dulu baru Buddha kan, tapi Kedah Tua berbeza. Buddha dulu baru Hindu.
dia berbeza. Sebab apa? Kita nampak nanti kerajaan kedua pun agak lewat dibuka. Okey. Kedah mula menerima pengaruh Islam pada abad ke-12. Okey. Pemerintah Kedah yang ke-9 iaitu Maharaja Debar Raja II telah memeluk Islam pada tahun 1136. Jadi dia peluk Islam. Maka bila pemerintah menganuti sesuatu agama tu, maknanya kerajaan dia, rakyat dia semua akan ikut. Contoh raja tu dia menganuti agama Hindu. Jadi semua rakyat dia akan ikut agama Hindu. Kebanyakannya akan ikut. Pembesar-pembesar akan ikut. Sama juga bila pembesar dia punya raja dia masuk Islam, jadi kebanyakan pembesar dan rakyat dia pun akan ikut memeluk Islam. Okey. Setakat ni kamu faham lagi ya? Sebab sikit-sikit je. Dia tak banyak pun. Huraian dia tak banyak. Kamu boleh tengok dekat buku teks. Huraian dia sikit-sikit je. So senang untuk kamu faham. Okey. Cikgu ada highlight kawan ni merah-merah kat situ. Itu adalah poin-poin penting. Keyword-keyword yang penting. Yang kamu kena tahu. Kamu kena hafal. Okey. Kita masuk sikit dekat keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Oh, sebelum tu cikgu nak tanya. Okey, cikgu nak mention dekat sini. Yang kita belajar dekat sini, okey, yang kita belajar tentang kerajaan-kerajaan alam Melayu ni berada di alam Melayu sahaja ya. Kita tak belajar tentang Empayar Rom dan kerajaan lain-lain tu kita tak belajar. Kita hanya belajar di alam Melayu. Okey. Nanti ada orang tanya, alam Melayu ni dekat mana? Okey, kamu buka balik buku teks, kamu tengok dekat mana alam Melayu. Dia ada bagi tahu. Dekat mana alam Melayu ni? Okey, cikgu berterangkan sikit. Alam Melayu ni, kebiasaannya mereka ni berkongsi bahasa yang sama. Berkongsi budaya yang sama. Tetapi mungkin ada perubahan sikit-sikit lah. Okey, cikgu bagi contoh Kamu tengok Malaysia. Okey, kita cakap Melayu betul. Kita ada bahasa Melayu Malaysia. Dekat Indonesia, mereka juga ada bahasa Melayu. Tetapi bahasa Melayu mereka adalah bahasa Melayu Indonesia. Tapi kita ada juga bahasa Melayu Brunei. Kita ada juga bahasa Melayu Singapura. Berbeza-beza. Slang tu berbeza-beza. Dan mungkin ada beberapa perkataan berbeza. Kamu boleh tengok buku teks, ada tulis. Ada beberapa perkataan berbeza-beza. Contoh perkataan ampat, macam-macam. Berbeza-beza dia punya slang dia. Dia punya sebutan pun berbeza-beza. Jadi, kebanyakan negara ni, yang kita belajar tentang alam Melayu ni, mereka ni berkongsi budaya yang sama. Dan juga berkongsi bahasa yang sama. Tetapi lama kelamaan bahasa tu berubah. Macam itulah berlakunya perubahan bahasa. Okay, boleh faham Okay. So kita pergi kepada 4.2. Keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okay. Pemilihan raja. Okay, kamu boleh rujuk buku teks Okay, yang apa yang cikgu tulis ni ada dalam buku teks juga. Okey, sistem pemerintahan beraja. Okey, ni gambar apa ni? Pernah pergi dekat sini? Okey. Pemilihan raja berasaskan keturunan dan pembesar mengesahkannya. Okey, zaman dulu kalau nak jadi raja bukan senang-senang kamu nak jadi raja Contohlah kita ni adalah petani. Bukannya kita boleh jadi raja senang-senang. Oh, aku nak jadi raja. Tak boleh. Okey, silap-silap kalau kita cakap macam tu orang bunuh je kita. Apa hal tiba-tiba kita jadi nak jadi raja? Orang ingat kita orang gila. Okey, bukan senang nak jadi anak raja, bukan senang nak jadi orang yang nak gantikan raja. Okey, keturunan raja ni dianggap sebagai suci dan berdaulat. Sebab apa? Raja ni dulu-dulunya dianggap sebagai bayangan Tuhan. Ada banyaklah, dia berbeza-beza ikut budaya, ikut negara, ikut amalan mereka lah. Ada yang percaya bahawa Tuhan ni adalah bayangan Tuhan. Bayangan Tuhan maknanya ada juga yang percaya bahawa raja ni adalah wakil Tuhan di bumi. Macam-macam lah. Okay. Cikgu nak kongsi sikit. Ada satu cerita yang menarik. Bagi masyarakat Cina, dekat China sana, okay, ni zaman dulu zaman sekarang mungkin dah tak, mereka tak amalkan. Zaman dulu, mereka percaya bahawa raja tu, okay, pemerintah masa tu, kalaulah pemerintah tu, masa dia memerintah kerajaan dia tu, banyak berlaku benda-benda yang baik. Maknanya hasil tanaman meningkat, perdagangan meningkat, kaya raya. Jadi raja tu akan dianggap sebagai mendapat mandat daripada syurga. Dia mendapat mandat daripada syurga. Siapa tak nak masuk syurga? Dia mendapat mandat daripada syurga. Tetapi kalau masa pemerintah tu, raja tu, masa dia memerintah tu berlaku banyak masalah. Rompakan, berlaku gempa bumi, berlaku banjir besar, berlaku
tanah runtuh, berlaku kemarau. Jadi raja tu akan dianggap mendapat mandat daripada neraka. Walaupun kita tahu raja tu mungkin tak bersalah. Raja tu tak salah pun. Yalah, bila berlaku banjir besar, bila berlaku kemarau, bukan salah raja tu, kan bencana alam, benda yang kita tak boleh nak dikawal. Tetapi mereka akan menganggap bahawa raja itu mendapat mandat daripada neraka dan boleh digulingkan. Maknanya boleh ditolak tepi lah, maknanya tak perlu hormat dia. Okey. Raja juga, okey, tadi aku cakap tadi kan pasal raja kan. Okey, raja juga boleh dipilih daripada golongan tentera seperti dalam kerajaan Funan dan Champa. Ni contoh dia lah, dalam kerajaan Funan dan Champa. Maksudnya raja ni juga boleh dipilih daripada golongan tentera ni. Tentera ni bukannya tentera yang biasa-biasa yang pergi yang pergi perang, bawa parang tu, bukan. Dia bukan tentera itu. Dia tentera yang dipilih jadi raja ni mestilah tentera yang kuat, ataupun dia bagi sebagai ketua tentera lah biasanya. Biasanya tentera-tentera yang hebat, tentera elit. Mereka ni lah yang akan diangkat sebagai raja selepas raja dia mati ke apa ke. Itu bergantunglah kepada kerajaan dia. Dan biasanya dia nak jadi raja tu bukannya tiba-tiba dia boleh raja, tak. Dia mesti ada persetujuan daripada golongan pembesar. Okey. Biasa raja ni lelaki kan. Biasa kita tengok raja ni biasa lelaki. Tapi ada juga wanita jadi raja. Wanita keturunan raja boleh dilantik sebagai pemerintah. Bukan lelaki saja, jangan salah faham. Bukan kita nak kata apa perempuan asyik duduk dapur, bukan. Zaman dulu perempuan pun berperang tau. Zaman dulu, kalau kita belajar banyak sejarah-sejarah dulu, wanita ni juga adalah tentera. Mereka ni bukan biasa-biasa. Wanita zaman dulu bukannya macam duduk rumah masak, bukan. Lepas tu baju, bukan. Mereka juga ada yang berperang. Ada yang jadi tentera elit pun wanita ni. Ada yang jadi spy, macam-macam. Jadi masa ni, dekat dalam kerajaan Majapahit, wanita dilantik sebagai pemerintah. Okey. Itu sistem pemerintah beraja. Pemilihan raja lah daripada segi pemilihan raja tu. Macam mana nak pilih raja. Okey. Yang kedua, kedudukan raja. Ini adalah kedudukan raja. Okey. Semasa pengaruh Hindu dan Buddha berkembang, raja dianggap sebagai titisan dewa dan mesti dihormati. Maknanya dia ada kaitan dengan dewa lah. Dia ada kaitan dengan dewa. Maknanya mereka menganggap bahawa raja ni adalah sebahagian daripada dewa. Titisan dewa. Okey, kedatangan Islam memperkenalkan konsep khalifah. Okey, yang ni cikgu nak terangkan bagi kamu faham. Okey, menurut agama Hindu dan Buddha, raja ni biasanya dia akan dikaitkan dengan dewa. Macam bayangan Tuhan ke, titisan dewa ke, mandat syurga, mandat neraka, macam-macam. Tapi bila Islam datang, Islam membawa konsep yang berbeza. Islam tak menganggap bahawa pemerintah itu adalah bayangan Tuhan. Tak boleh. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tak boleh ada bayang-bayang apa semua, tak ada. Tuhan bukan macam tu. Dan juga pemerintah ni, dia bukannya wakil Tuhan. Bukan. Okey, jadi Islam memperkenalkan konsep khalifah yang bermaksud pemerintah ni dia adalah pemimpin manusia di muka bumi. Dia adalah pemimpin sahaja. Dia bukannya bayangan Tuhan ke, tak ada. Dia hanyalah pemimpin bagi umat manusia untuk menjadi pemimpin manusia lah. Okey. Jadi kita nampak kat sini, kalau kita compare kan antara Hindu, Buddha dan Islam, sama je lebih sama. Maksudnya raja-raja mesti dihormati. Sebab dalam Islam pun khalifah ni kita kena hormat. Ketua kita kena hormat. Okey, contoh dalam kelas kamu ada ketua kelas, betul? Okey, apa jadi dalam kelas kalau ketua kelas kamu ni orang tak hormat dia? Apa jadi? Memang habislah kelas tu, hancur. Tapi kalau ketua kelas kamu ni orang yang dihormati, sebab tu biasanya cikgu-cikgu kat sekolah kalau mereka nak lantik ketua kelas dalam kelas tu, mereka akan cari ketua kelas yang biasanya yang boleh dihormati, yang boleh buat kerja dan juga yang orang boleh hormat dia. Takkan cikgu nak pilih orang yang tak boleh dihormati. Takkan cikgu nak pilih student yang murid-murid lain tak nak hormat dia. Biasanya dia takkan buat macam tu lah. So samalah juga macam konsep khalifah ni. Dalam sesuatu kumpulan mesti ada ketua. Jadi ketua ni kita kena hormat dia sebab kita yang pilih dia. Kita yang pilih dia sebagai ketua. Jadi kita kena hormat dia. Walaupun kita tak pilih dia sebagai ketua sekalipun, tetapi kalau majoriti orang pilih dia sebagai ketua, kita tetap kena hormat dia. Okey? Kita tetap kena hormat kepada ketua atau raja kita. Selagi mana ketua atau raja kita ataupun siapa yang menjadi ketua kita, tak kisahlah apa-apa pun, selagi mana dia tidak menyuruh kita buat benda yang salah,
dia tak suruh kita bunuh orang ke apa, selagi tu kita kena hormat dia orang. Kita kena hormat ketua kita. Okey? Sebab bila sesuatu kumpulan tak hormat ketua, habislah. Contoh bila kamu dah kerja nanti, kamu jadi pekerja-pekerja yang ada bos. Tiba-tiba kau membayangkan semua pekerja tak hormat dekat bos. Apa jadi bos? Habislah bos tu. Okey? Silap-silap bukan, dia ada dua keadaan, habis bos atau pekerja tu semua kena buang. Okey. Mengingkari raja dianggap sebagai mengingkari Tuhan. Maknanya kalau kamu ingkar ni maksudnya kalau kamu lawan cakap. Kalau kamu lawan cakap raja, bermaksud kamu ni lawan cakap Tuhan. Perbuatan tersebut dianggap sebagai penderhaka. Penderhaka ni maknanya dia tak dengar cakap sultan lah, ataupun raja ataupun maharaja ke, dia tak dengar cakap, dia anggap sebagai penderhaka. Dan penderhaka ni biasanya hukumannya sangat berat. Zaman-zaman dulu, penderhaka kepada sultan ni, kepada negara atau kepada kerajaan, hukuman dia adalah bunuh. Zaman dulu, penderhaka ni hukuman dia adalah bunuh. Cara bunuh tu jangan tanya cikgu lah, dia ada banyak macam-macam cara. Penderhaka ni bukan dekat alam Melayu je, banyak dekat semua kerajaan ada. Jadi hukuman dia berbeza-beza. Ada yang diseksa dulu, ada yang dibunuh terus, ada yang diseksa dengan kejam, macam-macam lah. Dia potong lidah lah, dia potong jari lah, macam-macam. Okey. Keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey. Yang ketiga adalah gelaran pemerintah. Okey, yang ini pun penting juga, gelaran pemerintah. Sebab apa? Kita nampak, perasan tak? Kita ada berbeza-beza. Kita ada raja, kita ada sultan, kita ada maharaja. Jadi macam-macam nama ada. Okey, jadi kita belajar tentang gelaran-gelaran tu. Okey, pengaruh Hindu dan Buddha memasyhurkan gelaran raja dan maharaja. Jadi gelaran raja dan maharaja ni berasal daripada pengaruh Hindu dan Buddha. Okey, daripada pengaruh ni lah yang mereka membawa nama raja dan juga maharaja. Okey, gelaran sultan. Ni yang sekarang kita selalu dengar ni. Sultan Pahang, Sultan Kelantan, Sultan Terengganu, Sultan Kedah. Digunakan selepas kedatangan Islam. Bila Islam datang baru dia tukar. Sebelum tu semua guna raja dengan maharaja. Tetapi kita tengok dekat Malaysia, ada satu negeri masih ada lagi yang menggunakan raja. Tapi bukan kita kata tak Islam, kan? Cuma dia tak tukar nama tu je. Tapi dia Islam lah, cuma dia tak tukar nama tu saja. Iaitu dekat mana? Negeri mana? Ni cikgu selalu tanya. Negeri yang paling kecil sekali dekat Malaysia. Dan negeri ni sangat terkenal dengan buah mangga harum manis. Mangga yang sangat mahal. Okey. Buah mangga tu sangat mahal, iaitu di Perlis. Dia menggunakan istilah raja. Okey, faham? Okey, raja juga digelar bagi menggambarkan kebesaran kuasa. Seperti raja di gunung dan maharaja di pulau. Dia gunakan gelaran tu untuk melambangkan kebesaran kuasa. Maknanya orang yang hebat lah. Okey, terdapat golongan raja yang diberikan gelaran mengikut identiti dan keunikan kerajaan mereka. Okey, misalnya Kerajaan Funan. Okey, Raja Funan, Champa, Angkor dan Sriwijaya yang menggunakan gelaran Sanskrit, iaitu Varman. Itu yang kita dengar tadi. Jaya Varman, Surya Varman, macam-macam nama mereka gunakan gelaran Varman. Okey, yang kau nampak gambar tu kan, itu adalah gambar istana yang lama lah dah tak digunakan. Okey, kebijaksanaan pemerintah. Okey, kalau kamu ada soalan, kamu tanya dekat chat box, okey? Okey. Kita dah belajar dah tentang gelaran pemerintah. Kita dah belajar macam mana cara mereka nak pilih pemerintah. Okey? Sebab kita nak pilih pemerintah ni bukannya kita nak pilih macam nampak dia ni macam kuat, pilih. Tak, bukan macam tu. Kita bukan senang nak pilih pemerintah ni, bukannya senang. Okey, ada beza pemerintah zaman dulu dengan sekarang punya lah. Sekarang berbeza sikit. Zaman dulu kalau macam sultan ni ataupun raja ni, dia biasanya dipilih, bukan dipilih lah, biasanya yang akan jadi adalah anak lelaki sulung. Biasanya lah yang akan jadi, yang akan berganti dia lah. Okay, anak lelaki sulung yang akan naik jadi pemerintah selepas bapa dia mangkat ataupun meninggal dunia. Okay, so anak lelaki akan jadi. So kemungkinan anak lelaki sulung dia ni, tak berkelayakan ataupun tak sesuai. Tetapi dia tetap akan jadi. Tapi kemungkinan dia tak sesuai. Sebab zaman dulu, untuk pilih raja ataupun sultan ni, bukannya kita boleh pilih undi-undi, tak ada. Dia tak main undi-undi. Tak ada macam kita pergi pilihan raya, tak ada. Mereka tak pilih undi. Dia mestilah berdasarkan keturunan. Dia berdasarkan keturunan. Kalaulah tak ada keturunan, barulah nanti akan ada
akan ada undian, bukan undian lah, dia akan ada perbincangan dengan pembesar akan pilih siapa yang akan jadi. Okey. Jadi kita nampak dekat sini raja ni sebenarnya kedudukan dia ada yang dilantik, ada yang jadi raja atau sultan yang memang betul-betul dia layak. Ada yang memang betul-betul layak. Dia seorang yang hebat, seorang yang pakar strategi, pandai berfikir, dia tahu nak strategi musuh, semua dia tahu. Tapi ada juga raja zaman dulu atau sultan zaman dulu, raja-raja sultan pemerintah zaman dulu yang sebenarnya mereka ni tidak layak. Tidak layak bukan daripada segi keturunan, daripada segi keturunan memang dia layak. Tetapi mungkin daripada segi kemahiran dia. Macam mungkin dia tak boleh nak memimpin negara atau kerajaan dia dengan baik. Mungkin dia banyak buat masalah ke. Jadi kemungkinan disebabkan itulah. Okey, tapi sekarang ni kita punya pemimpin, kita tahu kita ambil contohlah Perdana Menteri kita. Okey. Kita dekat Malaysia sekarang ataupun dekat mana-mana negara pun biasanya kita akan buat undian, betul, pilihan raya. Kita pergi pilihan raya, kita akan pilih siapa akan pemimpin kita. Okey. Itu berbeza tau sebab kita boleh nilai orang tu sama ada dia layak atau tak layak. Tapi berbeza zaman dulu bukan macam tu. Okey. Okey, kebijaksanaan pemerintah. Okey, yang pertama, memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Ini adalah kebijaksanaan pemerintah. Inilah nilai yang sepatutnya ada kepada pemerintah. Dia mesti seorang yang bijak. Seorang pemerintah tak boleh daripada seorang yang slow, seorang yang tak pandai. Tak boleh. Dia mesti seorang yang bijak. Okey, bijak ni ada banyak cabang lah. Macam-macam bijak ada. Ada orang yang bijak buat jahat, ada orang yang bijak buat baik. Jadi carilah yang bijak buat baik. Okey. Seorang pemerintah, dia mestilah bijak. Okey, dia mestilah seorang yang bijak. Bijak ni adalah nanti kita akan pergi kepada satu-satu. Okey, kita tengok dulu. Sebab kita dah nak habis dah. So, cikgu akan bincang beberapa dulu. Okey. Memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Okey, yang ini paling penting. Kerana apa? Pemerintah dia kena cari tempat yang paling strategik. Okey. Ada yang tak tahu maksud strategi apa? Tahu kan? Strategi itu apa? Pemerintah dia mesti pilih lokasi yang strategik. Kalau dia pilih lokasi yang tak strategik, macam mana mereka nak membangun? Contoh, satu raja di satu kerajaan ni, contohlah kita panggil kerajaan Oreo. Kerajaan Oreo ni nama makanan kan? Okey, kerajaan Oreo ni dia pilih dia punya raja dia pilih kawasan dekat atas gunung. Kamu rasa kerajaan tu boleh maju ke? Tak boleh maju. Gunung kan jauh dengan laut. Macam mana perdagangan nak berjalan? Macam mana orang nak bawa barang naik atas gunung tu? Tak larat. Orang pun tak nak bawa barang atas gunung. Jadi kita nampak nanti kita lalas sekali kerajaan tu bankrupt. Tak ada apa-apa. Orang tak nak pergi. Sebab jauh sangat nak pergi. Dalam hutan jauh dekat atuan. Tak ada akses nak masuk. Okey, faham? Tak ada akses nak masuk. Contohlah kamu ambil KL. Okey, kamu bayangkan KL. Cuba kamu bayangkan KL ni. Okey, kita nak pergi KL macam-macam cara, betul? Kita boleh naik bas. Kita boleh naik MRT. Macam-macam cara ada kamu nak pergi ke sana. Bas, taksi ada. Sekarang Grab pun ada. Kamu nak pergi sendiri pun boleh. Kamu nak jalan kaki, naik basikal. Macam-macam cara kamu nak pergi ke KL. Maksudnya KL ni akses terlalu banyak. Okey, boleh faham? Akses terlalu banyak. Jadi orang boleh datang keluar sesuka hati. Sama juga macam pemerintah, mereka nak pilih kerajaan, nak pilih lokasi kerajaan. Dia kena cari tempat yang orang senang akses. Senang orang nak keluar masuk. Kalau dia pilih atas gunung, macam mana orang nak datang? Orang yang keluar pun rasa dia tak akan masuk dah. Tak larat nak naik atas. Jadi susah kat situ. Jadi dia kena cari lokasi yang strategik, yang senang akses. Jadi orang boleh datang. Pedagang boleh datang. Itulah dia punya kelebihan dia. Itu sebab tu pemerintah ni dia kena bijak. Dia kena cari lokasi yang betul. Okey, yang kedua, memperkembang kegiatan pertanian di kawasan subur seperti lemah sungai. Yang ini bersama. Pemerintah tu dia kena bijak lah. Dia kena bagi. Biasanya dia kena tahu. Biasanya semua orang tahu. Kita nak tanam pokok, kita nak tanam tumbuhan. Kita kena cari tanah yang sesuai. Kalau kita tanam dekat tanah yang tak sesuai, habislah. Jadi apa fungsi pemerintah ni? Okey, fungsi dia, apa yang dia buat, dia kena pilih lokasi untuk kawasan pertanian ni. Dia kena pilih, kawasan ni
kawasan sekian ni kita akan buat kawasan pertanian. Jadi dekat kawasan ni tak boleh buat apa-apa bangunan lah, kita akan buat pertanian. So kawasan ni jangan kacau. Okey, jadi pemilihan lokasi tu mestilah di kawasan yang subur. Subur ni maksud dia yang sihat lah. Tanah tu mesti subur, tanah tu mesti boleh apa dia cakap, ada sumber air dia. Dia ada sumber air, dia ada macam-macam. Dia ada banyak natural, dia banyak ada macam-macam lah dalam tu. Okey, dan biasanya kawasan dan tanah yang subur adalah di kawasan cikgu typo tu, bukan lembang sungai, lembah sungai. Okey, betul kan? Lembah sungai, bukan lembang sungai. Di kawasan lembah sungai, di kawasan berhampiran dengan sungai ni adalah kawasan yang subur sebab air banyak. Tapi air kalau terlalu banyak pun tak boleh, kalau banjir habis mati pokok-pokok. Okey, tapi biasanya kawasan dia adalah subur lah. Sebab kawasan tanah dia tak terlalu keras. Kalau tanah yang keras, macam mana pokok nak hidup? Ada pokok yang hidup, tapi biasanya pokok-pokok sayur ni memang takkan hidup lah. Pokok-pokok sayur ni, yang biasa kita makan ni kan, sayur timun lah, tomato lah, macam-macam, mereka perlukan tanah yang lembut. Kalau tanah yang keras, mati, mereka takkan hidup. Okey, sungai juga berfungsi sebagai laluan pengangkutan utama. Okey, yang ini kamu kena faham. Orang zaman dulu, mereka memang menggunakan sungai untuk pergi ke mana-mana. Sebab tu biasanya mereka akan buat apa-apa, membina apa-apa biasanya berhampiran dengan sungai. Sebab sungai adalah laluan pengangkutan utama. Okey, contoh yang cikgu bagi. Contohlah kita ada satu jalan. Okey, contohlah kamu bina kedai, kamu buat restoran, okey? Kamu buka satu restoran, restoran tu dalam hutan. Tak ada jalan. Daripada jalan utama, jalan besar nak masuk ke restoran kamu tu lebih kurang 30 minit. Kamu rasa ada orang nak masuk ke? Ada, tapi tak ramai yang akan masuk. 30 minit jauh tu. Berbanding dengan kedai yang berada betul-betul, restoran yang berada di betul-betul tepi jalan. Mana lagi ramai? Orang akan pergi restoran yang tepi jalan tu. Orang tak akan pergi masuk dalam hutan sampai 30 minit. Faham? Tu samalah macam ni. Laluan pengangkutan utama. Okey, dan pemerintah dia akan memilih tempat yang menjadi laluan antarabangsa. Timur dan barat seperti Okyo di Funan. Ini kamu kena ingat. Nama ni Okyo. Okey, yang ni cikgu, kalau cikgu nak ingat Okyo ni, cikgu akan ingat Oreo. Kalau cikgu ingat Oreo, cikgu ingat Okyo. Di Funan dan Palembang di Sriwijaya. Itu adalah dua pelabuhan yang utama lah. Dua pelabuhan utama di antara yang penting lah dekat Asia Tenggara ni, kat alam Melayu. Okey. Mengambil kira petunjuk arah yang memudahkan pedagang singgah di pelabuhan seperti gunung, bukit dan teluk. Okey, cikgu nak tanya. Cikgu tahu ramai yang suka makan McDonald, KFC dan banyak lagi lah fast food kan. Okey, kamu perasan tak biasanya restoran ni, mereka perasan tak dekat depan kedai mereka atau tepi kedai mereka ni, restoran KFC ataupun McDonald ni, mereka akan ada pasang tiang tinggi and then ada lambang mereka, lambang KFC atau lambang McD. So orang dari jauh boleh nampak, oh McD ada dekat sana, so kita pergi ke sana. So samalah macam ni. Kalau contohlah kamu buka satu kedai, tapi kedai kamu ni, kamu buka satu kedai kat kawasan ni, kamu tak ada signboard, tak ada clue nak masuk. Orang tak tahu nak masuk ikut mana, orang tak tahu, tak jumpa kedai kamu, tak jumpa kamu di restoran. So orang takkan datang. So pemerintah ni dia kena cari kawasan yang ada petunjuk, yang ada macam orang kata landmark, yang ada landmark. Apa dia? Contoh, ada gunung. Okey, nampak gunung ni, kita tahu kat mana. Okey, nampak gunung, nampak ada bukit ni. Sebab kita macam ni. Bukannya nampak, sebab gunung bukan semua sama Setiap gunung tak sama bentuk dia, shape dia berbeza. Dia punya ada yang curve berbeza, ada yang besar berbeza. Ada yang macam-macam jenis, macam-macam jenis. Perbezaan dia tu banyak macam jenis. Okey, jadi mungkin contoh satu gunung ni bentuk dia macam ni. So kita tahu ni dah dekat dengan kawasan ni. So dia dah macam itulah kelebihan dia. Bukit dan juga teluk. Bila pedagang ni dia gunakan kapal. Okey, dia guna kapal sebab bila kita dekat laut bukan senang tau kita nak tengok arah. Kita boleh tengok, sekarang ni memang ada kompas. Kita boleh guna kompas. Zaman dulu mana ada kompas. Okey, kalau malam kita boleh tengok bintang. Kita boleh tengok matahari apa semua kan kalau siang kan. Tapi kau bayangkan kalau tiba matahari dah tak nampak, apa benda tak nampak. Nak guna apa? So kita gunakan bukit ataupun gunung-gunung yang kita nampak tadi. Gunung, bila kita nampak gunung ni, kita dah tahu dah. Dia dah dekat dah dengan kerajaan tu atau dengan pelabuhan tu. Itulah kelebihan dia.
Okey, contoh dia. Gunung Jerai memberi manfaat kepada Kerajaan Kedah. Gunung Jerai ni masih ada sampai sekarang Kalau kamu pergi sekarang masih ada Gunung Jerai ni. Lagu pun ada. Kalau kamu dengar lagu Melayu zaman-zaman dulu, zaman 90-an dulu, mereka ada buat tentang Gunung Jerai ni. Cikgu tak nak nyanyilah. Kalau cikgu nyanyikan, kamu tutup tu cerita ni. Okey. Bukit dan teluk juga boleh dijadikan sebagai benteng pertahanan. Ini paling penting sekali. Sebagai benteng pertahanan. Bukit dan teluk ni penting tau. Bukit dan teluk ni, dia penting sebab, okey, contoh kerajaan tu dia akan bina dekat kawasan bawah bukit betul lah. Dia akan bina kat bawah bukit. Okey, lepas tu dikelilingi oleh bukit. Okey, jadi bila kerajaan, bila ada musuh attack, jadi dia boleh tempatkan tentera dia dekat bukit-bukit ni. Dia letak dia punya tentera-tentera dia dekat bukit ni. Dia letak tentera dia, and then bila musuh datang, dia boleh tembak je semua. Dia boleh bunuh semua. Dia boleh lawan dengan musuh. Itulah kelebihan dia. Okey. Sebab tu cikgu cakap, pemerintah dia mestilah bijak. Dia tak boleh seorang pemerintah yang tak tahu buat apa-apa. Kerja dia nak main je. Kerja dia hanya nak berfoya-foya. Sebab ada rekod ada banyak rekod raja yang sangat teruk, raja yang sangat zalim. Raja yang zalim ni biasanya dia akan macam, dia nampak ada yang tak kena pada dia je, orang yang lawan ni dia bunuh. Ada orang lawan ni dia bunuh. Lepas tu ada juga raja yang zaman-zaman dulu, dia suka berfoya-foya. Suka berfoya ni macam mana cakap dia suka buang masa. Dia pergi keluar dengan perempuan sana, dia pergi keluar dengan perempuan sini. Dia pergi melepak sana, dia pergi melepak sini. Dia tak buat kerja pun. Tapi dia raja. Ada juga macam tu. Sebab tu tadi cikgu dah terangkan, ada raja yang dia tak layak. Memang betul dia layak daripada segi keturunan, betul. Tapi dia tak layak daripada segi kelayakan. Kemahiran dia tak ada. Dia tak ada kebijaksanaan tu. Kebijaksanaan ni bukan senang tau. Bukan semua orang bijak. Okey? Tapi kita boleh latihlah bijak tu kita tu. Macam kamu semua adalah, kamu bijak lah. Sebab kamu tahu juga kan, kamu pergi sekolah apa semua kan. Okey. Ada orang dia bijak benda lain. Ada orang dia bijak benda ni. Ada orang dia bijak macam ni. So tak sama. So tak ada orang bodoh dekat dunia ni Dia mesti ada satu benda yang dia tahu. Tapi pemerintah dia mesti kena tahu strategi. Dia mesti banyak tahu strategi. Dia kena tahu strategi. Pemerintah ni ada, sebab tu dah pemerintah ni golongan yang special. Dia yang akan bagi tahu strategi macam mana. Okey, contoh macam mana kita nak attack. Kalau kamu suka main game, contohlah kamu main game COD atau kamu main game PUBG. Okey, kamu main 4 orang. Okey. Kamu mesti ada strategi kamu kan. Okey, kamu akan duduk dekat rumah ke, ataupun kamu duduk atas bukit ke, kamu duduk dekat area sungai ke, kamu duduk dekat semak-semak ke. And then bila musuh datang kamu attack. So adalah strategi kamu. So sama juga macam pemerintah. Pemerintah ni dia mesti kena ada strategi dia. Tak semestinya strategi perang, tak semestinya. Macam tadi kita dah bincang dah, dia mesti pilih pusat pemerintahan dia berada di kawasan yang strategik, kawasan yang dekat dengan akses semua ada. Faham? Kawasan yang berada di laluan pengangkutan utama. Sebab kita kena tahu, alam Melayu ni, Asia Tenggara memang terletak di tengah-tengah. Okey? Terletak di tengah-tengah laluan antara timur dan barat. Jadi itu adalah kelebihan kepada alam Melayu. Okey. So kalau kamu ada soalan nak tanya, kamu boleh tanya. Okey. So lepas ni kamu ada kelas lagi kan? Kamu ada tuition lain kan? Betul? Okey. So cikgu dah habis. Nanti kita akan sambung lagi. Kita ada banyak lagi. Nanti cikgu akan sambung. So cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu ajar ni. Cikgu dah ajar dengan perlahan-lahan, tak macam minggu lepas. Okay, and then cikgu nak pastikan kamu hantar. Mana last week punya latihan mana, kamu tak hantar pun. Hanya ada seorang sahaja hantar daripada Melawati. Seorang sahaja hantar dekat cikgu, yang lain tak hantar dekat cikgu pun. Okay, cikgu nak pastikan kamu semua hantar dekat cikgu. Okay, by hook, by crook, cikgu nak dalam minggu ni juga. Okay, as soon as possible. Sebab ada seorang saja. Kita janji minggu lepas. Ni dah seminggu dah tapi kamu belum hantar lagi. Okay. So, cikgu harap kamu faham. Okay. Okay, so boleh lihat. And then kita akan jumpa lagi. Okay. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye.